Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anak-anak pelajar tingkatan 4C. Kepada anak-anak pelajar tingkatan 4C, okey, oleh kerana tak ada yang masuk dalam sesi Google Meet, jadi cikgu just buat rakaman lah apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Sekejap. Okey, Amalina masuk Saya dah mula record sebenarnya. Ingatkan tak ada orang masuk. Dan insya-Allah lah lepas saya record ni macam biasalah saya akan masukkan dalam YouTube. Okey. YouTube untuk sama-sama pakat tengoklah. Okey. Jadi sebenarnya untuk praktis sumatif ni, okey, sebenarnya cikgu jarang nak bincang soalan ni sebab kalau pelajar-pelajar tengok sendiri latihan ni dekat jawapan belakang dalam buku teks pun ada jawapannya. Cuma cikgu ambil inisiatif untuk kali ni untuk bincang sebab untuk nak bagi penerangan kenapa jawapannya macam tu, kenapa jawapannya macam ni dan sebagainya. Okey nah. Jadi kalau tengok kepada latihan sumatif, praktis sumatif buku teks, okey, kalau tengok contoh yang pertama soalan 1A, meminta pelajar menyatakan jenis zarah. Okey nah. Untuk makluman, kita kena ingat apabila ditanya jenis zarah, zarah ni ada 3 jenis, iaitu zarah ada atom, ada molekul, okey, ada molekul dan juga ada ion. Jadi kalau ikut jawapannya, garam, untuk garam, jenis zarah bagi garam adalah ion. Okey, kita pun nak letak jenis zarahnya ion. Tapi nak bincang kenapa garam adalah ion. Okey, nama lain bagi garam, dia adalah sebenarnya dipanggil juga kalau dalam nama sainsnya adalah natrium klorida. Okey. Okey, sebelum ni saya pernah bagi tahu dalam tajuk yang bahagian atom-atom molekul ion ni lah di peringkat awal dulu, okey. Jika kita jumpa satu bahan yang mana ada kombinasi antara logam dan bukan logam. Macam mana nak tahu logam? Di bahagian namanya tu ada berakhir dengan natrium, kalium, magnesium, juga aluminium. Ada banyak-banyak lah kebanyakannya. Kecuali ada beberapa yang tak berakhir dengan contohnya zinc. Okey, macam tu. So, tapi kita tahu zinc itu adalah logam. Bila dia ada kombinasi dengan bukan logam, contohnya klorida ke, bromida ke, sulfat ke, karbonat ke, jadi ia adalah dari golongan zarahnya adalah ion. Macam tu dia punya petua. Okey. Untuk yang kedua pula, gula. Gula, dia nama dia adalah memang gula lah. Kalau kita ada gula ringkas pun kita ada glukosa. Jadi untuk gula, ia adalah molekul. Zarahnya adalah dalam bentuk molekul. Okey. Boleh nah? Gula adalah molekul. Okey, dia dalam gula tu dia tak ada campuran logam dengan bukan logam. Sorry. Okey. Alah. Dia tak ada campuran logam dengan bukan logam. Okey. Dia hanya ada, kalau ikut formula dia, kalau gula ni lah, okey, dia adalah kombinasi antara ada karbon, ada hidrogen dan ada oksigen. Kalau kita pernah biasa tengok ada formula C6H12O6. Ini formula untuk glukosa. Okey nah. Jadi dalam ni tak ada langsung logam, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Semua ni adalah bukan logam. Jadi dia adalah molekul. Okey. Seterusnya untuk soalan B, berikan 2 contoh lain bahan yang terbentuk daripada jenis zarah yang sama seperti garam dan gula. Maksudnya dia nak contoh yang lain bagi bagi yang bahan yang terbentuk pada ion. Ini salah satunya ni garam. Jadi dia nak 2 lain lagi. Okey nah. Jadi saya tarik naik ke atas. Jadi kalau 2 bahan lain lagi yang zarahnya terdiri dari ion, macam petua cikgu cakap tadilah. Okey. Nak cari bahan yang terdiri dari ion, dia adalah kombinasi antara logam dengan bukan logam. Natrium klorida. Jadi kalau yang paling senang, kita tengok. Siapa masuk? Ingatkan ada orang masuk. Amalina dengar ke suara saya? Okey. Bahan yang lain adalah yang paling senang kita ambil
nak sebut batu kapur pun boleh. Okey, kalau batu kapur pun boleh. Sebab apa? Batu kapur, nama sains dia adalah kalsium karbonat. Kalsium, itu adalah logam. Okey, batu kapur, kalsium karbonat. Okey, lain-lain daripada tu, kita ada asid. Asid juga adalah sebatian ion. Walaupun asid, dalam nama asid tu dia tak ada bunyi kita ada asid hidroklorik, ada asid nitrik, ada asid sulfurik. Tapi kalau kita buat takrifan asid, ia adalah bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. So boleh juga. Okay? Mana-mana asid juga adalah mana-mana asid juga adalah zarahnya adalah terdiri daripada ion. Okay? Dan dua contoh lain untuk molekul. Okay? Molekul, jadi kita cari bahan yang tak ada logam dalam tu. Antaranya kita boleh bagi minyak, okay? Kalau ada alkohol, okay? Ini semua adalah molekul. Dan paling senang, kita bagi nama-nama gas untuk molekul. Contohnya, gas karbon dioksida, gas oksigen. Okay, semua itu adalah molekul. Okay. Untuk C, berikan dua contoh bahan yang unsur oksigen. Okay, saya tukar sikit pen lah. Bagi besar sikit. Okay. Berikan dua contoh bahan yang unsur oksigen wujud sebagai molekul dan ion. Maksud yang dia nak kat sini adalah dia nak minta kita bagi bahan yang dalam bahan tersebut ada unsur oksigen. Itu yang penting. Dalam bahan tersebut ada unsur oksigen. Okey nah? Dan kita bagi satu contoh untuk yang molekul, oksigen yang dalam bentuk molekul, dan satu lagi oksigen yang dalamnya tu bila kita sebut dia adalah ion. Okey, jadi saya bagi ion dulu sebab senang. Sebab ion tadi kita dah beberapa kali sebut, kalau untuk hasilkan ion mesti ada kombinasi antara logam dengan bukan logam. Jadi ambil je mana-mana logam. Contohnya besi ke, zinc ke, kita combinekan dengan oksigen. So contohnya katakanlah kita ambil zinc. Okay. So bahannya adalah zinc oksida. Jadi ion itu. Kenapa? Sebab kombinasi antara logam dengan bukan logam. Jadi zarahnya adalah dalam bentuk ion. Jadi untuk molekul pula, macam saya sebut tadi tak tulis ke atas. Okey, antara contoh yang ada dalam tu adalah oksigen adalah karbon dioksida. Oksida tu datangnya daripada oksigen lah. Jadi kalau karbon dioksida ni dia adalah molekul. Zinc oksida ni adalah ion. Kenapa karbon dioksida molekul? Sebab kedua-duanya adalah bukan logam. Karbon bukan logam, oksigen iaitu oksida ni datangnya dari oksigen bukan logam. Kenapa zinc oksida ni ion? Sebab dia campuran logam dengan bukan logam. Zinc ni logam, oksida ni dari oksigen adalah bukan logam. Ya. Seterusnya, kita tengok soalan 2. Okey. Tak banyak soalan pun, sampai soalan berapa lah. Okey, sampai soalan 4 je. Kita tengok setakat yang dah lah. Okey. Soalan 2. Okey, rajah menunjukkan jadual berkala unsur moden yang telah pun diletakkan beberapa atom unsur tertentu. Okey. Jadi atom-atom unsur ini mewakili atom lah, tapi bukan simbol sebenar. Okey, tak apa. Jadi soalan pertama. Bagaimana unsur disusun dalam jadual berkala unsur moden? Okey nah. Hak ni banyak kali di awal-awal tajuk jadual berkala unsur moden kita dah bagi tahu, cikgu dah bagi tahu. Untuk prinsip menyusun unsur dalam jadual berkala adalah mengikut pertambahan nombor proton. Mengikut pertambahan nombor proton. Nombor proton. Okey. Okey, pertambahan nombor proton. Okey. Tadi tak ada apalah yang cikgu nak explain kat sini.
Sebab hak ni memang kena dah lebih jadi daripada pengetahuan dah. Okey, apa maksud pertambahan nombor proton tu? Maksudnya kalau kotak pertama nombor protonnya 1. Kotak kedua nombor protonnya 2. Kotak ketiga nombor proton 3. Nombor proton 4. Nombor proton 5, 6, 7, 8 dan seterusnya lah. Okey, ini adalah dikatakan mengikut pertambahan nombor proton. Okey. Soalan B. Unsur manakah yang berada dalam kumpulan yang sama? Okey, kena ingat kalau kumpulan yang sama maksudnya dia duduk dalam lajur yang sama. Okey nah. Jadi kalau tengok kat sini, ini kumpulan ada satu unsur saja, ini satu unsur. Jadi yang berada dalam kumpulan yang sama adalah P dan U. Okey. P dan U. Okey, alasannya kenapa? Sebab berada dalam lajur yang sama. Okey, yang ini P dan U ni adalah dalam kumpulan satu. Boleh nah? P dan U jawapannya. Okey, untuk soalan C. Unsur manakah yang wujud sebagai atom yang stabil? Okey. Bila sebut perkataan yang dah stabil, hanya satu sahaja kumpulan yang stabil, iaitu kumpulan 18. Tapi ni bukan jawapannya nah. Kumpulan 18. Kena ingat yang tu dulu. Okey. Jawapannya adalah kumpulan 18 ni kita kena tahu kat mana kumpulan 18. Ni hak belakang sekali. 18 ni hak last sekali, 18. Jadi kita tengok unsur apa yang berada dalam kumpulan 18, iaitu unsur R. Jadi jawapan untuk C, kumpulan 18 ni, yang manakah unsur yang stabil adalah R. Jadi kalau ditanya kenapa, sebab dia adalah dalam kumpulan 18 dan kumpulan 18 adalah atom yang stabil. Okey? Kenapa? Jelaskan jawapan anda. Okey, yang ini adalah melibatkan susunan elektron. Jadi kalau ditanya, ni kumpulan 18 ni, contoh yang kita ada kat sini adalah R. Okey, kenapa dia adalah stabil? Jawapannya satu saja. Kalau dia tanya hak duduk atas ke duduk bawah ke, asalkan duduk dalam kumpulan 18 ni, yang belah bawah ni, kecuali hak atas, dua tu, okey, yang duduk bawah ni, kenapa dia adalah stabil? Kerana mempunyai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Yang stabil. Okey nah, apa maksud oktet? Di belakangnya ada 8. Apa maksud duplet? Di belakangnya tu ada 2 dan yang duplet ni adalah untuk yang atas sekali saja, unsur helium. Okey, atas sekali saja. Hak lain yang duduk kat bawah ni, daripada R ni sampai ke bawah ni, semuanya adalah susunan elektron oktet, iaitu 8 dekat petala valensnya. Okey, jadi kalau mereka yang mengikuti kelas kita memang tak ada masalah lah. Apa benda oktet, apa benda duplet, apa itu kumpulan. Jadi masalahnya adalah kalau yang selalu ponteng kelas, tak masuk kelas, hanya tulis nama sahaja dan sebagainya, memang tak faham lah. Jadi kalau nak jawab SPM tahun depan nanti, saya cukup risaulah. Macam mana nak jawab kalau kelas tak ikuti, tak tengok video yang kita dah rakam. Okay? Nak masuk kelas waktu on time, masalah line dan sebagainya. Macam-macam alasan, macam-macam reason diberikan. Tapi waktu ada line, waktu ada masa, tak juga tengok. Jadi macam mana nak faham, macam mana nak jawab, cukup-cukup risaulah. Okey, seterusnya, suatu unsur mempunyai nombor nukleon. Ini pun satu istilah juga. Bagi mereka yang hadir kelas, okeylah, tak ada masalah lah, faham. Apa itu nombor nukleon? Nombor proton 16, nombor nukleon 32. Di manakah kedudukan dalam jadual berkala unsur? Bila dia tanya kedudukan, okey, kita mesti, cikgu tarik ke tepi, okey, kita mesti mention kumpulan dan juga kala. Dalam jawapan tu kena mention dua perkara ni. Bila tanya kedudukan, kumpulan berapa, kala berapa. Jadi bila dia bagi nombor proton 16, automatik bermaksud elektronnya juga adalah 16.
maka kita buat susunan elektronnya berdasarkan 16 elektron tersebut, iaitu 2, 8, 2, 8, 6. Okey. Macam mana dapat 286? 2 tambah 8, 10. 10 tambah 6, 16. Itulah jumlah keseluruhan elektronnya. Okey, ini juga kalau tak hadir kelas memang tak tahulah macam mana nak keluarkan 286. Jadi, nak tahu kumpulan, kita tengok nombor belakang 6, tambahkan dengan 10, jadilah kumpulannya 16. Okey? Dan nak tahu kala adalah merujuk kepada bilangan petala yang terisi elektron. Petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Jadi, ada 3 petala kala 3. Jadi, kalau soalan tanya, di manakah kedudukan, kita kena rujuk dia punya kumpulan berapa, kala berapa, dan kumpulan dan kala ni merujuk kepada susunan elektron yang ada. Okey. Kemudian, soalan E. Okey. Soalan E. Nyatakan susunan elektron bagi unsur-unsur berikut. Okey. Tadi kita gunakan susunan elektron untuk menyatakan kedudukan. Sekarang ni PQT kita boleh nampak dia punya kedudukan dalam jadual berkala. Cuma nak kena mention susunan elektron. Jadi kalau nak tahu susunan elektron, kita terbalik. Kalau dia duduk kala, ini kala 1, ini kala 2, kala 3, kala 4. Okey nah. Jadi hak atas tu kumpulan 1 sampailah kumpulan 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 sampailah 18. Jadi kita kena tengok kumpulan berapa, kala berapa. Contohnya yang P. P ada terletak di kumpulan 1. Bermaksud elektron valensnya hak belakang sekali tu adalah 1. Dan P juga berada pada kala 2. Maksudnya berada pada kala 2 ada 2 petala sahaja. Jadi kalau 2 petala, petala pertama wajib dah nombor 2 dan petala terakhir 1. Kenapa? Sebab dia terletak dalam kumpulan 1. Okey. Untuk Q. Q juga berada pada kala 2 dan Q berada pada kumpulan 17. Jadi bila 17 untuk petala terakhir kita buang 10, kita ambil nombor belakang saja iaitu 2, 7. Okey. Dan yang ketiga T. T berada pada kala 3. 1, 2, 3. Baris yang ketiga. Bermaksud ada 3 petala dan ini adalah kumpulan 13. Kita buang 10, ambil 3, jadilah susunannya 2, 8, 3. Kalau ditanya kenapa 3 elektron valens? Sebab kumpulan 13, 3 elektron valens. Kumpulan 17, 7 elektron valens. 1 dan 2, dia ikut nombor. Okay, kumpulan 1, 1 elektron valens. Kumpulan 2, 2 elektron valens. Okey. Nombor 3. Jadual menunjukkan beberapa unsur dengan nombor proton. Okey, ingatlah nombor proton merujuk kepada bilangan proton. Nombor nukleon merujuk kepada proton tambah neutron. Okey, nombor nukleon ni apa dia? Proton tambah neutron. Okey. 3A. Tentukan bilangan neutron bagi unsur X, Y dan Z. Okey. Jadi kalau nak tahu bilangan neutron, kita kena ambil nombor nukleon. Ni nombor nukleon. Tolak proton. Tolak proton. Jadi dapatlah bilangan neutronnya. Jadi kalau untuk X, 27 tolak 13. Jadi neutronnya adalah 14. Okey. Y, 35 tolak 17. Jadi neutronnya adalah 18. Z, 40 tolak 20. Jadi neutronnya adalah 20. Bendanya yang mudah sahaja. Jika kita ikuti kelas, kita belajar, memang mudah sahaja nak dapat jawapannya. Tapi kalau tak hadir kelas, tak faham, tak ikuti, tak buat, memang yang mudah pun akan jadi susah. Okey. Kemudian, lukiskan susunan elektron bagi atom. Lukis, dia bukan tulis. Dia beza. Kalau tulis,
Okey, kalau tulis kita akan ambil nombor protonnya ni, kita akan buat 2, 8, 3. Macam tu. Ini kalau dia kata tulis. Tapi sekarang ni dia kata bukan tulis. Dia kata lukis. Jadi cikgu akan lukis kat sini lah. Yang pertama untuk X, oleh kerana kita tahu dia ada 13 proton, bermaksud elektronnya pun 13. Okey, jadi kita buat tulis dulu susunan elektronnya 283. Jadi bila kita nak lukis ni untuk soalan B ni jadi bila kita nak lukis untuk X, cikgu buat satu contoh je untuk X saja. Jadi untuk Y dengan Z, saya nak cikgu nak pelajar-pelajar boleh cuba sendiri. Okey. Mula-mula kita buat X. Okey, bulatan pertama pada keliling X itu adalah mewakili nukleus. Okey, bulatan kedua ini adalah petala pertama. Ada 2 elektron. Ada 2 elektron. Okey, bulatan yang seterusnya mewakili hak petala kedua ada 8 elektron. 1, 2, okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bulatan yang terakhir ada 3. Hak terakhir tu ada 3. Jadi buatlah kat mana-mana 3. 1, 2, 3. So ini adalah lukisan untuk susunan atom X. Okey. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar boleh buat sendiri untuk Y. Jadi cikgu tolong tuliskan susunannya. Y ada 17 proton, bermaksud 17 elektron. Jadi susunannya 2, 8, 7. Okey, dan untuk Z ada 20 proton, bermaksud 20 elektron. Susunannya adalah 2, 8, 8, 2. Jadi hak ni ada 4 bulatan yang akan kita lukis ada pangkah. Bulatan pertama kita tak kira lah. Bulatan pertama tu kita anggap dia adalah nukleus. Okey. Okey, pada pendapat anda, di manakah kedudukan unsur X, Y dan Z dalam jadual berkala unsur moden? Jadi kalau kita nak tahu kedudukan sama macam hak kes soalan awal tadi tu, kita tengok ada duk bunyi tung-tung macam orang masuk. Okey, kita tengok susunan elektron dia. Contohnya kalau X dia berada pada 3 elektron valence, maksudnya kumpulan 13. Kumpulan 13 dan ada 3 petala terisi elektron. Maksudnya duduk di kala 3, kumpulan 13. Maksudnya X tu berada pada tu yang kita bagi tahu. X tu berada pada kumpulan 13 kala 3. Tu jawapannya. Jadi kat sini tak muat dah cikgu nak tulis. Okey, tapi cikgu cakap je lah. Agaknya boleh dengar. Okey, kumpulan untuk location kedudukan selalu kita akan mention yang dua perkara ni. Kumpulan berapa, kala berapa. Jadi kalau untuk X, kumpulan 13 kala 3. Y, kumpulan 17 kala ada 3. Okey, kumpulan 17 kala 3. Z, kumpulan 2 kala 4. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi kala 4. Kumpulan 2. Okey. Untuk D. Hak ni D adalah seperti video hak last kali cikgu upload dalam grup WhatsApp. Bagaimana pembentukan ion, iaitu unsur-unsur yang ada dalam jadual berkala, dia akan cuba menjadi seperti ahli kumpulan 17, iaitu dia akan menderma ataupun menerima elektron supaya yang kat belakang sekali dia punya elektron valen adalah 8. Jadi kalau kita tengok unsur X dia ada 3 elektron valen. Jadi untuk mencapai kestabilan, X ni dia akan derma. Jadi kalau untuk X, dia akan lepaskan. Lepas, kita guna perkataan lepas pun boleh, derma pun boleh.
lepas 3 elektron valennya. Bila dia buang 3 elektron valennya, jadi hak akhir sekali dia ada adalah 8. 28. Macam tu. Tapi kita kena cakap dah, dia lepas 3 elektron valen dia. Okey. Untuk Y pula, okey. Y pula, sebab dia dah ada 7. Jadi kalau dia nak lepaskan 7, rugi. Rugi, sangat-sangat rugi dia lepaskan 7. Jadi dia kena ambil satu. Dia kena terima satu elektron. Jadi kalau nanti dia terima satu elektron, masuk dekat petala terakhir, dekat 7 ni dia akan jadi 8. Dan 8 itulah yang kita cakap tadi, susunan elektron oktet. Okey jadi selesai yang tu. Harap-harapnya faham. Kalau tak faham, boleh tanya. Tapi setakat ni seperti biasalah. Tak ada pelajar pun yang nak tanya. Okey, harap-harapnya macam itulah. Okey, nombor 4. Menunjukkan nombor proton dan nombor nukleon. Sekali lagi. Okey. Unsur manakah merupakan pasangan isotop? Isotop adalah di mana nombor proton sama, nombor nukleon berbeza. Jadi kita rujuk dulu dekat nombor proton. Yang manakah nombor proton sama? Yang ni. Hak ni ada 11, hak ni ada 11. Iaitu Q dengan R. Okay? Jadi jawapan untuk A adalah manakah merupakan pasangan isotop? Q dan R. Soalan tanya, jelaskan jawapan. Kenapa? Maksudnya kenapa? Sebab kita akan bagi tahu Q dan R mempunyai nombor proton yang sama, nombor nukleon berbeza. Tak sama ni. Hak ni 24, hak ni 23. Tapi nombor proton mereka sama. Okey, jadi itu jawapannya. Kenapa Q dan R pasangan isotop? Sebab mempunyai nombor proton yang sama, tapi nombor nukleon berbeza. Okey. B. Nyatakan kegunaan isotop yang anda nyatakan dalam soalan 4B. 4A. Dalam bidang perubatan dan industri. Okey, dalam bidang perubatan dan industri. Isotop kegunaan dalam bidang perubatan, okey, dan industri. Okey, saya ambil hak industri dulu, okey. Sebab yang ini adalah Q ni sebenarnya adalah natrium 24 ni sebenarnya ni. Kalau ikutkan ni, hak 24 ni, ini sebenarnya adalah natrium 24. Jadi natrium 24 dalam industri dia boleh mengesan. Okay, digunakan untuk mengesan kebocoran paip. Kebocoran paip. Paip kat mana? Paip yang di bawah tanah. Okey. Boleh nah? Mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okey, dalam bidang perubatan. Okey, dalam bidang perubatan sama dia punya konsep nak mengesan kebocoran kalau industri paip bawah tanah. Jadi dalam bidang perubatan, kalau untuk bidang perubatan, dia boleh mengesan salur darah. Dia boleh mengesan dalam bidang perubatan adalah untuk mengesan salur darah yang tersumbat. Okey. Sebab dimasukkan unsur natrium 24 itu. Boleh Okay. Sama, konsep dia sama. Nak tengok salur. Salur, senang cerita dia nak tengok salur. Sama ada salur paip dalam industri ataupun salur darah dalam bidang perubatan. Okey, nyatakan unsur P dan kegunaannya dalam bidang pertanian. Okey nah. Nombor proton 15 dengan nombor nukleon 32 ini sebenarnya adalah merujuk kepada fosforus. Fosforus 32. Hak ni yang kita belajar dalam tajuk isotop, iaitu fosforus 32. Jadi dalam fosforus 32, kegunaannya adalah untuk mengesan, okey, mengesan penyerapan baja. Okey, penyerapan
baja. Baja apa? Baja dia dalam baja dalam pertanian dia ada unsur fosforus. Jadi nak tahu banyak mana fosforus yang diserap oleh pokok atau tumbuhan, maka dia gunakan fosforus 32. Jadi bila pokok atau tumbuhan menyerap fosforus 32 ni, so ada alat dia lah yang dia akan guna untuk mengesan banyak mana yang pokok ambil. Okey. Dan akhir sekali adalah namakan unsur S. Okey. Unsur S kita rujuk kepada nombor nukleon dia 14. Ini adalah sebenarnya merujuk kepada karbon 14. Jadi kalau rujuk nota balik, kegunaan isotop karbon 14 ialah dalam bidang pertanian dan juga arkeologi. Dalam bidang pertanian lebih kurang macam fosforus tadilah. Sebab kita tahu dalam bidang pertanian, pokok menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis. Jadi, bila guna karbon 14 tu, dia boleh mengkajilah. Okay? Jadi, dia boleh menyiasat proses fotosintesis pokok. Okay? Dia tengok berapa banyak pokok tu buat fotosintesis, ataupun kita tulis kat sini, menyiasat kadar fotosintesis pokok. Okay. Dan untuk arkeologi, dia boleh menyiasat, digunakan untuk menyiasat usia. Okay. Usia artifak, bahan-bahan bersejarah. Okey, menyiasat usia. Dia tak boleh nak tentukan tepat, tapi dia boleh agak. Sebab tu dalam buku teks sejarah ada catatannya kalau zaman-zaman sekian pada tahun sekian. Zaman Mesolitik, Paleolitik, Neolitik semua tu berlaku pada berapa tahun sebelum-sebelum dan sebagainya. Jadi macam mana mereka tahu usia-usia semua benda tu? Okey, dia buat siasatan usia artifak itu menggunakan karbon 14. Okey, jadi untuk hari ini itu sahaja yang saya nak share dalam kelas kita. Jadi harapnya lah pelajar-pelajar dapat melihat dan jawab soalan-soalan sumatif ini dalam buku latihan. InsyaAllah diberikan rezeki, diberikan masa, kita akan berjumpa masa kelas face to face nanti. Okay? Dan insyaAllah lah, moga-moga kita boleh dapat manfaat lah. Okay, sekian. Amalina ada nak tanya apa-apa? Dari tadi diam sahaja. Memang berada dalam sesi kita kah? Okay. Macam diam saja, tak dapat nak tulis apa-apa pun tak dapat. Tengok dekat chat pun kosong. Okey, tak apa. Ada Amelina. Dengar ke? Saya. Dengar ke? Dengar. Duduk kat mana ni bunyi telefon macam duduk kat klinik ya? Tak ada . Okey lah. Jadi saya stop recording kat sini. Nanti insyaAllah cuba jawab balik latihan sumatif ni. Praktis sumatif 8 ni dalam buku latihan.